Okay, kita nak beralih ke satu lagi laporan terutamanya melihat kepada sentimen rakyat yang mana kesan disebabkan ekonomi yang tidak memberangsangkan bukan sahaja dirasai oleh pemain industri dalam perniagaan yang berskala besar atau peniaga-peniaga di sekitar bandar sahaja. Di Negeri Sembilan, ia turut dirasai oleh sebahagian golongan yang terlibat dengan perniagaan tradisi negeri itu yang amat popular satu ketika dahulu. Dan untuk perkembangan lanjut, kita akan terus sahaja bersama dengan rakan setugas kami, Raja Hisham Raja Zaid di Seremban. Raja Hisham, apa cerita berkenaan dengan perihal ekonomi ini? Baik, sebenarnya Syazwani, sektor ekonomi ataupun iklim ekonomi semasa yang membelenggu rakyat dengan kenaikan harga barang, bebanan kos sara hidup, nampaknya masih lagi dimainkan sentimen yang paling besar di Negeri Sembilan ini menjelang pilihan raya umum ke-15 ini. Itu adalah platform ataupun mekanisme yang sentiasa menjadi modal berkempen dan sebagainya. Tetapi apa yang kita nak sentuh di sini, bebanan ekonomi yang dirasai bukan sahaja melibatkan pemain industri yang berskala besar seperti mana Syazwani sebutkan tadi, tetapi ia turut melibatkan peniaga-peniaga kecil dan juga terdiri daripada peniaga-peniaga yang secara tradisinya berniaga di sekitar Negeri Sembilan ini. Dan di Negeri Sembilan ini, apabila kita memperkatakan industri ataupun peniaga-peniaga yang berniaga tradisi, tentunya akan terkait beberapa jenis perniagaan, dan termasuklah yang paling popular di Negeri Sembilan ini adalah perniagaan itik salai. Okey, bagi mereka yang kenal ataupun biasa di persekitaran perniagaan di Negeri Sembilan ini, sebut saja itik salai, ramai yang akan mengaitkan dengan itik salai yang paling popular dan dikenali bukan sahaja di Negeri Sembilan tetapi di seluruh negara, itik salai Kuala Pilah. Okey. Bercakap mengenai perniagaan itik salai di Kuala Pilah yang digemari, dikenali dan begitu popular satu ketika dulu sehinggalah sekarang, sebenarnya saya sempat mendekati golongan peniaga kecil ini bagi mendengar sendiri apa segmen ataupun segmen perniagaan mereka yang apakah masalah-masalah yang mereka berdepan ketika ini dengan kos harga barang yang tinggi. Apakah ia turut meletakkan mereka-mereka ini di dalam dilema yang sama, dalam kompas masalah yang sama atau sebaliknya? Jawapannya adalah kesan ekonomi yang dirasai ketika ini turut melibatkan mereka sebenarnya bagi dari sudut peniaga-peniaga tradisi ini. Kerana jika dilihat perniagaan itik salai yang satu ketika dulu digemari ramai pelbagai lapisan masyarakat daripada B40 sehinggalah golongan-golongan ternama dan sebagainya, kini agak menjadi satu menu yang boleh dikatakan hampir menjadi menu kluster kayangan, sebab kenaikan harga itik salai yang terpaksa dijual agak 2 kali ganda daripada harga asalnya. Ada bermula daripada sebelum ini harga yang mencecah sekitar RM20 ke RM25 seekor, kini telah pun mencapai RM40, RM50, RM60. Jadi kebanyakan bagi golongan B40 yang biasa ataupun penggemar bagi menu tradisi ini yang mempunyai keistimewaannya tersendiri, dengan harga semasa itu agak membebankan mereka sebenarnya bagi pengguna-guna di kalangan B40. Dan tentunya apabila ini berlaku, ia memberi kesan kepada jumlah jualan dan pendapatan di kalangan mereka. Dan ini sebenarnya diakui sendiri oleh peniaga-peniaga itik salai yang menjadi tradisi perniagaan mereka turun-temurun sebenarnya. Ada yang mewarisi perniagaan family dan sebagainya. Dan saya mendekati golongan ini di Kuala Pilah, sekitar Kuala Pilah semalam. Dan mendapati mereka, itulah rungutan terbesar mereka. Dan kita sempat merakamkan temu bual bersama mereka. Kita dengarkan sedikit luahan hati peniaga-peniaga itik salai legend di sekitar Negeri Sembilan di Kuala Pilah. Dulu kalau hari biasa tu macam sehari tu 30 ekor tak lari. Satu hari. Kalau hari biasa lah sebab masa tu harga itik terkawal lagi lah. Murah lagi lah, RM25 macam tu lah. Sekarang harga itik naik mendadak, so satu hari dalam tak banyak lah, 15 ekor macam tu je lah. Turun banyak lah. Kalau sekarang dalam 40-45 macam tu. Itik salai di kawasan Teraci ya, berhampiran dengan bandar Kuala Pilah. Jadi itu yang saya rasa yang istimewa tu di sini berasaskan kayu api, kayu pokok getah, kadang-kadang pokok cenerai, orang panggil sini pokok cenerai, kadang-kadang tempurung. Sebagai premis salai itu mungkin menggunakan kayu warang, tapi kita kat sini memang menggunakan bahan kayu getah yang kita belilah.
Itu jadi biasa. Memang lain sikit lah. Bau dia pun, wangi dia tu lain lah. Memang ada pelanggan api boleh tu. Ya. Kadang-kadang saya pernah didatangi oleh surat khabar daripada Jepun. Dah 3 kali dia ambil produk saya, dia cuba masak, dia kata memang terbaik lah. Jadi dia bawa produk saya ke sana dan dia promote dekat Jepun. Mengambil apa yang dikatakan oleh Akak Farida itu tadi, saya sebenarnya agak terkejut juga dengan potensi dan prospek sebenarnya yang dijermakan oleh pemain ataupun peniaga-peniaga itik sarai ini sehingga ke Jepun dan sebagainya. Kalaulah boleh dilebarkan prospek ataupun peluang itu secara menyeluruh, tentunya ia memberikan sumber pendapatan baru kepada peniaga-peniaga ini. Apapun kebanyakan mereka yang kita temui amat merindukan suasana kemeriahan satu ketika dulu, yang mana sebahagian mereka mampu menjual itik salai ini sekitar 300 ekor sehari dan sekarang ini menjunam sehingga hanya 15 ekor. Tapi itulah realiti kehidupan, realiti ekonomi, realiti kepada kos harga barang yang meningkat, realiti kepada kos hari hidup yang meningkat dan membebankan. Dan inilah harapan mereka menjelang PRU ke-15 ini. Bebanan ini seharusnya difikirkan dan itulah sebahagian tanggungjawab sebenarnya dalam memilih pemimpin, dan itulah sebahagian kewajipan tanggungjawab yang perlu dipikirkan oleh pemimpin yang akan bakal terpilih dalam PRU ke-15 ini, dan itu pun yang kita harapkan supaya menjelmakan satu harapan baru dan juga satu mekanisme ataupun kepada penyelesaian masalah untuk menuju dalam mencapai ekonomi yang lebih mampan. Okey, itu saja sekian daripada saya dan juru kamera Rozi Mak Saman daripada Negeri Sembilan ini, dan insya-Allah selepas ini kita akan ke Melaka melihat iklim pengundian PRU ke-15 di sana. Kita kembali dulu bersama Syazwani di Bukit Adi. Silakan Syazwani. Okey, mahal ya harga itik salai ketika ini. Terima kasih Raji Syam atas laporan itu. Pastinya Raji Syam dan juga rakan-rakan setugas yang lain akan terus bawakan suara-suara rakyat dari semasa ke semasa.